Perkembangan dari negeri di bawah bayu. Antara fokus menarik, pengembalian 40% hasil bersih Sabah daripada Kerajaan Persekutuan diharap bersifat adil. Inisia Dollars mempunyai perinciannya. Baik, Sahih. Pengembalian 40% hasil bersih Sabah daripada Kerajaan Persekutuan diharap bersifat adil bertepatan dengan Perlembagaan Persekutuan. Ia termaktub dalam Perkara 112C dan bahagian 4 jadual ke-10 dalam perlembagaan tersebut. Menerusi kenyataan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan yang juga pengerusi jawatan kuasa Kabinet Negeri mengenai Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan Hak Negeri Sabah, Kerajaan Persekutuan juga perlu mengambil pendirian yang sama berhubung pengembalian jumlah yang adil dan saksama kepada Sarawak. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili berkata, bantahan perlu dibuat berhubung isu hasil 40% yang harus dikembalikan kepada Sabah. Jelas Datuk Jeffrey Perlembagaan Persekutuan dan Asas Sabah bersetuju untuk membentuk Persekutuan Malaysia jelas menyatakan bahawa 40% daripada hasil bersih yang diperolehi Persekutuan harus dikembalikan kepada Sabah. Susulan 8 guru yang terpaksa berjalan kaki untuk kembali bertugas ke Nabawan. Ahli Parlimen Persiangan Datuk Arthur Joseph Kurup menyewa 2 helikopter di lapangan terbang Keningau untuk menghantar guru berkenaan kembali ke sekolah hari ini. 8 guru berkenaan akan memulakan tugas esok di sekolah sekitar Mukim Tatalaan Nabawan termasuk SK Panggaraan Nabawan. Datuk Arthur yang juga Timbalan Menteri Kerja Raya berkata, 2 pesawat khas disewa untuk kegunaan 8 guru ini kembali ke kawasan mereka tanpa melalui jalan darat yang terputus akibat bencana banjir baru-baru ini. Pada hari biasa, mungkin perjalanan mereka akan mengambil masa 4 jam ataupun paling-paling 6 jam. Tetapi pada kali ini disebabkan jalan dan jambatan telah putus, perjalanan itu boleh mengambil sehingga 18 jam. Seperti yang telah diumumkan, peruntukan kecemasan telah diluluskan Perdana Menteri untuk pembaikan infrastruktur yang rosak akibat bencana banjir. Pegawai teknikal telah membuat lawatan tapak lokasi dan pembinaan jambatan gantung untuk SK Nangkawangan dan SK Layon telah bermula beberapa hari lalu. Sehubungan itu, beliau menjangkakan kerja pembaikan yang lain akan menyusul dalam masa terdekat. Seorang penunggang dan pembonceng motosikal cedera parah selepas dipercayai bertembung dengan sebuah lori 8 tan di Jalan Tambunan, Keningau berhadapan Kelab Golf Tambunan awal pagi tadi. Menerusi kenyataan Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat JBBM Sabah, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tambunan menerima panggilan kecemasan pada 1.23 pagi dan menggegaskan sepasukan anggota bersama sebuah FRT dan EMRS ke lokasi kejadian. Sebaik tiba, mangsa diberi rawatan awal oleh pasukan EMRS dan seterusnya dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, seorang lelaki juga cedera parah selepas kenderaan yang dipandunya terbabas sendiri di tepi jalan lama Batu Tujuh Inanam pagi tadi. Sepasukan anggota dari BBP Lintas yang digegaskan ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan pada 3.10 pagi berjaya mengeluarkan mangsa yang tersepit. Mangsa kemudiannya dihantar ke hospital menggunakan ambulans untuk rawatan lanjut. Sebanyak 16 kepingsaman atas pelbagai kesalahan dikeluarkan dalam op Samseng Jalanan Mabuk di sekitar pusat bandar dan Batu Tiga, Jalan Utara Sandakan malam tadi. Antara kesalahan disaman termasuklah ubah suai egsos, gagal menunjukkan lesen, tiada lesen memandu dan tiada lesen GTL. Selain itu, 2 individu diuji dengan alat ujian kandungan alkohol dalam nafas serta sebuah motorkar disita kerana mempamerkan plat nombor kenderaan yang bukan milik kenderaan tersebut. Menurut kenyataan Polis Daerah Sandakan, kesemua pemandu dan kenderaan kemudian dibawa ke IPD Sandakan untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 108-3-F Akta Pengangkutan Jalan 1987.
Operasi berakhir 1 pagi melibatkan seorang pegawai kanan dan 5 anggota bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik IPD Sandakan memeriksa 65 kenderaan dan 75 individu. Sambutan Aidilfitri tahun ini disambut meriah dengan kehadiran masyarakat terdiri daripada pelbagai kaum dan agama yang mencerminkan konsep keluarga Malaysia. Di Kota Belud, Majlis Silaturahim Aidilfitri bersama Adun Tempasuk diadakan dengan kehadiran penduduk kampung sekitar yang berlangsung di Perkarangan Pusat Khidmat Rakyat Dun Tempasuk. Ketika ditemui RTM, Adun Tempasuk Muhammad Arsyad Bistari menyifatkan kehadiran semua pihak tanpa mengira fahaman politik membuktikan perpaduan di Sabah terus utuh. Rasa terharu sebab kehadiran dan kehadiran masyarakat setempat kita untuk datang merayakan Hari Raya ini dan sekaligus silaturahim itu tersambung balik, terbinanya silaturahim antara pemimpin dan masyarakat. Sementara itu, penduduk kampung yang ditemui turut berkongsi keturjaan menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Perasaan gembira sebab setelah 2 tahun kita tidak dapat beraya bersama. Hari ini, tahun ini kita sama-sama dapat berkumpul, dapat berkunjung ke semua tempat dan rasa happy lah jumpa dengan sanak saudara semua, kawan-kawan. Perasaan saya selama 2 tahun tidak merayakan Hari Raya ini kan sangat luar biasa sebab di kalangan orang ramai yang sudah 2 tahun tidak bersama merayakan perayaan. Sangat rindu keadaan itulah. Silaturahim antara YB dengan rakyat khususnya di Tempasuk. Sangat mesra dan juga mesra rakyat dan juga sangat baiklah. Kami untuk menyambut Hari Raya seperti ini amat memberi satu keselesaan dan kelegaan kepada kami masyarakat di Dun Tempasuk. Jadi terima kasih kepada Yang Berhormat karena dia dapat memberi sedikit sumbangan sehinggalah acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Majlis turut dimeriahkan dengan penyampaian sumbangan wang tunai dan barangan keperluan kepada Pusat Pendidikan Al-Fatih Tempasuk, Kota Belud. Baik, paparan itu mengakhiri berita dari negeri di bawah Bayu. Kali ini, teruskan kesetiaan anda bersama RTM dan ikuti lebih banyak perkembangan semasa menerusi berita wilayah. Kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Sahi. Terima kasih, Ann.